Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amantu billahi sadaqallahu ya maulana al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallim. La haula quwwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Adik kakak tuan-puan sekalian, malam ni saya nak bicara tentang soal penyelesaian bagi umat Islam, iaitu tentang metod atau kaedah seseorang untuk menyelesaikan masalah, iaitu yang dinamakan sebagai gap analysis. Secara definisi, gap analysis ini dan seperti selalu kita tahulah, pelupur dalam ilmu moden hari ini ialah daripada barat, dan saya tidak jumpa sumber daripada kalangan cendekiawan Islam. Ini juga satu fardu kifayah tentang sains pengurusan. Sains pengurusan kita terpaksa ambil daripada pakar-pakar moden kalau kita belajar MBA atau pengurusan dan sebagainya. Dan antara teori untuk menyelesaikan masalah dinamakan gap analysis. Gap analysis ini adalah cara yang mudah. Ia perlu kita meletakkan dua garisan. Satu garisan di bawah iaitu kedudukan kita. Garisan di bawah, ada dua garisan. Garisan di bawah, garisan di atas. Garisan di bawah itu ialah kedudukan kita waktu ini. Contohnya, saya tak ada duit. Letak sini, saya tak ada duit. Saya ada masalah. Saya tersekat di Sabah misalnya. Saya tidak ada pekerjaan, sebut tak ada pekerjaan. Saya belum kahwin, sebut belum kahwin. Saya belum ada sijil, sebelum ada sijil. Lepas tu kita ada satu garis di atas, iaitu ke mana saya nak pergi. Contohnya, saya nak dapat PhD, saya nak dapat pekerjaan, saya nak dapat pendapatan, saya nak beli rumah, saya nak beli kereta, saya nak berkahwin. Ini secara asas. Jadi di antara itu dinamakan gap. Gap atau jurang. Jadi gap analysis bermakna analisa jurang. Okey. Dan ini digunakan oleh Mantan Perdana Menteri kita, Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Mahathir Mohamad pertama kali melakukan gap analysis ialah dalam tahun 1990-an, semasa, atau mungkin lebih awal 80-an, semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau saya tak tahu macam mana dia belajar ke apa, tetapi ada satu graf, satu kertas kerja dari Mampu semasa MSC atau Multimedia Super Corridor terlahir, itu yang dari Sepang, Putrajaya sehingga pada KLCC, Twin Tower itu adalah satu gebang multimedia super corridor mempunyai broadband yang begitu tinggi. Ada orang ketawa kalau kita sebut kerana banyak yang melopong, tapi ia melonjakkan negara. Cuba tahun 2020, itu tahun sekarang, Malaysia sepatut mencapai status negara terbangun, develop. Jadi inilah gap analysis yang Mahathir melakukan, dinasihati oleh dua pakar, iaitu Alvin Toffler yang menulis Future Shock dan The Third Wave. Dia seorang pakar futurist, pakar dalam ekonomi teknologi dunia. Dia menulis buku tahun 70-an, saya dah baca, Future Shock, apa akan berlaku masa depan. Dan seorang pakar lagi, Dr. Kenichi Omai dari McKinsey, Jepun, yang menulis tentang The Borderless World. Okay?
Nanti kita akan masuk lebih terperinci berapa kandungan teori mereka. Tapi saya nak pendekkan sesi ini sekadar untuk beritahu apa tu gap analysis dan bagaimana anda boleh guna dia untuk hidup anda sekarang juga. Tuan-puan, saya buat mukadimah sikit. Banyak daripada kita bila ceramah atau saya dengar ceramah orang, dalam masa 1-2 minit sepatut kita boleh putuskan sama ada nak dengar ceramah dia atau tutup siaran terus. Kita baca buku pun, kita ambil satu buku, kita boleh buat keputusan dalam masa 1-2 minit untuk terus baca buku tu, membazirkan masa kita atau pergi baca buku lain. Ini namanya decision making lah, pembuat keputusan yang amat penting. Kalau kita ikut Stephen Covey ya, first thing first, buat apa yang penting bukan apa yang urgent. Elak daripada membuat perkara yang terdesak. Kerana umat kita ni sentiasa terdesak, dia tak akan selesaikan masalah. Dia perlu fikir jauh, macam main catur. Fikir jauh tu maknanya dia kena fikir apa tu penting. Yang penting selepas agama, selepas menjaga kesihatan, ialah merancang. Ramai daripada kita gagal merancang. You fail to plan, you plan to fail. Sesiapa yang gagal merancang adalah merancang untuk gagal. Kalau kita gagal merancang, kita rancang untuk gagal. Jadi sebelum kita dengar satu ceramah, dan masa 1-2 minit kita buat keputusan, patut tak saya buang masa saya setengah jam dengar pada orang ini? Kalau saya dengar itu ceramah, saya kata saya dah pernah dengar, saya tutuplah. Atau saya bangun dari majlis itu, saya pergi ke majlis lain. Kalau saya dengar sesuatu tu, ada topik yang menarik, okey, saya duduk dan dengar. Ya, baca satu buku pun sama. Atau kita tengok satu YouTube, ada tak dia berikan maklumat yang baru? Kalau tak ada, maklumat yang sama, tak payah buang masa lah sejam. Ini sebagai ringkas ya. Jadi, salah satu instrumen atau alat untuk kita pastikan sesuatu itu berguna ke tidak ialah soalan. Iaitu soalan, apakah ini sebahagian dari masalah atau ini sebahagian daripada penyelesaian. Bila saya jumpa dengan seorang, dalam masa 2 minit, saya akan tanya diri saya satu soalan secara senyap, tanpa beritahu orang tu, apakah orang yang saya berdepan ini seorang yang sebahagian dari masalah atau sebahagian dari penyelesaian? Kalau sebahagian dari masalah, Assalamualaikum saudara, InsyaAllah jumpa lagi, macam tu. Ya? Tapi kalau saya sedar dia ni sebahagian dari penyelesaian, saya akan kata bagilah nombor bila kita boleh berjumpa atau kita bincang sekarang. Ya? Kena rancanglah untuk masa akan datang. Jadi, are you part of the problem or are you part of the solution? Ramai daripada kita adalah sebahagian dari masalah. Dia tidak ada pengalaman, dia tidak ada ilmu, dia tidak ada penyelesaian, dia jadi troll, dia mendatangkan masalah. Kita jangan jadi orang macam tu. Ya? Kita nak jadi orang penyelesaian ialah kita mesti kutip ilmu, kita mesti menyiasat sesuatu sumber dan kita mesti mempunyai fikir yang original dan kita datangkan satu penambahan nilai kepada hubungan dengan jemaah. Okay? Jadilah part of the solution. Sekarang kita pergi pada part of the solution iaitu gap analysis. Dr. Mahathir Mohamad didatangkan dua pakar itu, Dr. Alvin Toffler dan Dr. Kenichi Umai, untuk menyelesaikan satu masalah, iaitu masalah bagaimana Malaysia boleh mencapai status negara terbangun dalam tahun 2020. Masa itu dalam tahun 80-an, 90-an awal. Kerana rancangan itu diumumkan tahun 94 yang mengejutkan kita termasuk Singapura. Saya tahu kerana wakil Singapura datang kepada kita, ketawakan kita. Tetapi saya sedar kita yang ketawakan dia. Tapi tak apa. Saya cerita sikit apa gap analisis yang dilakukan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Jadi mereka letak dua garisan, satu garisan bawah, satu garisan atas. Garisan bawah ialah where is Malaysia now? Di mana Malaysia berada sekarang? Garis yang di atas, ke mana Malaysia nak tuju? Jadi Dr. Mahathir Mohamad memberitahu, saya nak tuju negara status negara terbangun. Sekarang saya negara membangun. Tapi sama Malaysia
negara terbangun, developed status macam Jerman, Amerika, Eropah, Australia. Okay? Developed nation status. Itu cara orang buat gap analysis. Tapi orang kita tak buat gitu. Orang kita ada dua kelemahan. Satu, dia tidak yakin. Dia tidak berani. Dia tidak yakin dan berani untuk tanya soalan, ke mana aku nak pergi dalam masa 5 tahun atau masa depan. Jangan bagi teknikal masa lagi. Ke mana awak nak pergi? Banyak kita dia tengok keadaan dia sekarang, pandang kiri kanan. Aku tak boleh berubah lah. Aku duduklah di sandakan ini. Kata aku duduklah di Sungai Buloh ni. Tak mungkin saya boleh keluar dari Selangor. Itu tanggapan dia, dia sudah kalah. Untuk keluar dari kepompong tu, letak satu target. Where do you want to be? Jangan fikir boleh ke tak boleh. So Mahathir kata, saya nak jadi negara terbangun. Develop macam Amerika. Orang ketawa kalau dengar, tapi masa itu mesyuarat tertutup Mahathir dengan pakar-pakar ini. Okey? Mereka pun letak satu garisan, you want to be developed nation. Apa definisi sebuah negara yang develop? Mestilah ekonomi dia tinggi, pendapatan tinggi, ada pengeluaran macam-macam ya. Tapi belum kita analisa lagi. Kita mula dengan analisa di mana kamu berada sekarang. Bawah sini, letak sini. Kelemahan kedua, orang kita tak boleh fokus. Dia lari sini, dia lari sana. Sekejap fikir ini, sekejap fikir sana, sekejap fikir Porda, sekejap fikir Nilopa. Besok ada tajuk berita lain, dia pun lari ke sana. Ini pula, ini vaksin pula, ni gagal. Dia pun sibuk sebarkan tu berita. Dia tak terfikir. Dia orang urgent, orang terdesak, orang reactionary. Senang melata. Ini golongan masalah, dia tak boleh tumpu. Cara untuk buat gap analysis, anda kena tumpu. Solat khusyuk, lepas solat habis, tumpu, jawab satu soalan dalam masa seminit. Ini Edward de Bono panggil 3-minute rule. 1 minit saja. Kita pun tak boleh. Dalam seminit pun 10 saat sana, 10 saat sini. Tak boleh. 1 minit, mereka latih Dr. Mahathir. Saya percaya dia pun dah terlatih. Dia doktor. 1 minit, fikirkan di mana Malaysia berada sekarang. 1 minit, fikirkan di mana kamu berada sekarang. 1 minit, fikir semua kelemahan anda. Jangan fikir kelemahan orang, jangan fikir mana kamu tak tuju. Itu kemudian. Sekarang fikir mana kamu berada. 1 minit. Tulis. Dia menulis. Malaysia negara membangun. Okay. Malaysia tidak ada industri berat. Okay. Malaysia politik macam ni. Ekonomi orang Melayu macam ni. Dasar ekonomi baru mula. Jalan kita tak ada jalan lubur raya besar. Masa itu tahun 80-an. Kita bergantung pada kelapa sawit. Kita tidak ada industri besar. Kereta, airport, Subang airport masa itu. Apa lagi? Kita pelabuhan Kelang, Port Swettenham masa itu. Di mana kamu berada sekarang? Kamu tulis semua. Aku dapat baru 3A. Pendapatan ayah aku baru RM300. Saya pula ada ni sakit ni, kenciman ni. Tulis semua kelemahan kamu, tulis sana dulu. 1 minit dah tulis semua. Okey. Cukup. Kejayaan pertama tu. Bila kamu boleh tulis di mana kamu berada sekarang, semua kelemahan kamu, kejayaan pertama tuan-puan. Sila buat itu malam ni juga. Kalau tidak besok pagi janji buat. Ya. Lepas tulis semua ini, sekarang jawab minit kedua, 1 minit saja. 3 minit saja. Minit kedua ialah ke mana kamu nak pergi? Where do you want to go? 5 years time, 10 years time, don't care lah. Future. Ini APEC, cara APEC ni sampai round dunia ni. Jangan risau APEC. Jangan risau APEC. Risau anda sekarang. Jangan risau Dr. Mahathir. Dia dah selesai. Dia dah legenda ya. Dia dah bawa Malaysia. Dia dah buat MSC tu. Yang gagal tu semua PM kemudian tu. Semua tu. Musa Hitan, Ibrahim Kuli, Pak La, Najib, semua tu. Saya anggap part of the problem. Dia part of the solution. Tak payah gaduh politik sekarang. Macam mana dia berfikir tu, saya nak ajar sekarang. Macam mana Donald Trump berfikir ke apa, saya nak ajar sekarang. Untuk kamu jangan sibuk cakap pasal orang. Jangan sibuk condemn orang. Jangan jadi sebahagian dari masalah. Solve your problem now. Kamu yang ada masalah.
Kamu yang ada masalah. Dengar sini. Dengar. Awak ni. Ni pandang sini. Awak ni yang ada masalah. Bukan orang lain. Selagi kamu tak sedar yang kamu ada masalah, kamu tak akan selesaikan masalah diri sendiri. Faham tak? Ke tak faham? Tak faham, tak payah tengok lah. Tak payah dengar, tak payah sambung. So now where you want to go to? Malaysia. Malaysia nak jadi negara terbangun. Definasikan negara terbangun. Lebuh Raya Utara Selatan. Masa tu tak ada. Jangan takut. Lebuh Raya Utara Selatan 6 lane. 6 lane. Supaya pengangkutan senang, perhubungan senang. Okey. Macam mana nak buat tu? Jangan suruh macam mana buat tu. Mana kamu nak pergi dulu? Apa kamu nak dulu? Okey. Kita mesti ada perhubungan utara, selatan, timur, barat. Semua hubung cantik. Teknologi terbaru. Okey. Kita mesti ada industri berat. Langit, udara, langit, bumi dan air. Langit, bumi dan laut. Langit. Okey. Upgradekan airport. Airport mesti tahan 100 tahun. Okey. Check. Mesti ada aerot. Industri penerbangan. Check. Mesti. Okey. Sekarang darat. Lebuh Raya Utara, Selatan, Timur, Barat. Okey. ECRL ke jambatan kedua semua tu diambil kira. Laut. Westport, Southport. Okey. Northport. Okey. Kalau nak potong sekenting kera pun boleh. Politik kemudian. Okey. Apa lagi? Perlu nak jadi negara, ada analisa negara yang terbangun macam Germany semua, USA semua, France, England, penduduk dia tinggi. 70 juta orang. Malaysia berapa penduduk? 20 juta orang masa tu. Okey, set 70 juta orang. Target population Malaysia. Yang last itu yang Siti Hasmah bangkang tu. Macam mana nak 4 bini ramai anak ni? Tapi Arkam boleh buat lah. Yang pakai purda tu boleh buat. 4 bini. Bukan poligami ni pembangunan umat. Cukupkan angka ni. Jangan buat family planning. Cukupkan. Tapi itu tendang keluar lah itu. Wanita UMNO semua tu. Okay. So, mereka ajar Mahathir lagi. Tanya soalan seterusnya. Tadi 1 minit. 1 minit dah selesai. Mana kamu berada, mana kamu nak pergi. Sekarang minit terakhir senang saja. 3 minit saja analisa ni. Minit terakhir ialah apa, sebenarnya 4 minit. Saya bohong sikit, 4 minit. Minit ketiga ialah apa yang saya perlu buat untuk sampai ke sana. Apa yang saya perlu buat untuk sampai ke sana. Minit keempat, apa yang menghalang saya daripada sini sampai ke sana. Senang saja. 4 minit saya ulangi balik. Minit pertama, di mana saya berada sekarang. Minit kedua, ke mana saya nak pergi. Minit ketiga, apa yang saya perlu buat dari sini pergi sana. Minit keempat, apa yang sana halang saya daripada sini pergi sana. Tak pernah ada orang ceramah begini. Syekh kita ceramah masalah. Ceramah tentang Fazlul Ar-Rahman, ceramah tentang Syed Qutub, ceramah tentang Hasan Al-Banna, ceramah tentang Malik bin Nabi, ceramah tentang Anwar Ibrahim, ceramah tentang UMNO, ceramah tentang PAS. Tak ada ceramah pun macam mana selesaikan masalah. Itu semua ceramah, masalah, mereka sebahagian dari masalah. Hentikan buang masa dengan ceramah-ceramah kuliah sedemikian. Pergi, kamu dah berapa lama nak faham tajwid? Berapa lama kamu nak faham usuluddin? Berapa lama kamu nak faham haid dan nifas? Dah faham dah? Tutup. Pergi tajuk baru. Kalau tidak, kamu tak akan bergerak di tampuk yang lama. Asyik dengan adat kamu tu. Ya. Jadi, minit ketiga. What must Malaysia do to arrive at there? Okay. Wang. Kenapa wang? Nak buat lebuh raya Utara Selatan, kerajaan tak ada wang. Macam mana buat? Okey. Pertama, privatize. Itu yang Mahathir privatize semua tu. Untuk dapatkan dana. Okey. Kedua, sumber manusia kita lemah. Malas. Kerja government ni pemalas. Bukan hamba royak ni. Pakar dan Mahathir royak. Macam mana bagi? Privatizekan. Telekom, tenaga nasional, semua diprivatizekan. Semua kerajaan diprivatizekan. Renung semua diprivatkan. Khazanah ini semua privatization. Supaya orang Melayu ke Bumi Putera ke pegawai kerajaan ke boleh nation buyout ke, dia akan jadi terangsang kerana dia bukan kerja untuk government. Bila dia kerja untuk government, setiap bulan ada slip gaji, ulama ada slip gaji, dia jadi pemalas. Covid ni gapo dia tak mau,
pergi kaji, dia sign saja fatwa, kata boleh penjarakan. Itu kerja ulama malas tu, mufti yang malas tu. Boleh bagi dajjal masuk tu, mufti malas, tak guna, tak boleh harap. Tapi bila privatize, kalau kamu tak buat kerja, kamu kena buang kerja. Kalau kamu tak buat kerja, tenaga nasional boleh bankrupt. Orang boleh berontak. Orang boleh protes terhadap lembaga air ni kat Selangor ni. Asyik tercemar-tercemar. Orang boleh tendang ini, lembaga air Selangor. Apa nama lembaga air Selangor yang tak guna ni? Aku tak tahu. Tetapi, bukan tendang kerajaan. Dia private dah. Kalau dia private, bukan kerajaan. Bukan kamu melawan kerajaan. Ya? Kalau Perdana Menteri ni boleh privatekan lagi bagus. Kalau polis ni boleh diprivatisi kan lagi bagus, macam Robocop tu. Polis ni asyik bagi orang bolos saja, orang sapu saja, ada Macau scam dan sebagainya. Tapi bila kita nak lawan polis, dia kata kita lawan kerajaan. Ini yang masalahnya. Nak selesai masalah, privatize the police. Privatize security company tu. Ya? Privatize yang jaga ini CCTV semua. Itu penyelesaian privatization yang Mahathir lakukan. Apa lagi? Orang ada yang menghalangnya rakyat. Okey, parlimen 2/3. Mahathir ada 2/3, dia boleh luluskan semua undang-undang. Apa undang yang perlu untuk kamu boleh rampas semua tanah North South Highway? Kanun tanah. Buat akta kanun tanah, boleh rampas tanah orang, bayar pampasan, kamu tak nak jual, kerajaan paksa kamu jual, force sale. Itu yang Mahathir lakukan, ya, untuk Malaysia mencapai 2020. Iaitu tahun ini, tapi gagal kerana PM-PM yang lepas datang tu semua bodoh-bodoh berlaku. Bukan bodoh. Tak secerdik dia. Bukan hamba royan Tanya Mahathir. Dia yang komplain. Jadi, dengan analisa gap analysis itu, dapatlah Malaysia berubah kerana dia ada satu plan, ada satu vision, wawasan 2020. Tak guna kamu ada slogan wawasan 2020, wawasan 2030, wawasan 2050, sampailah wawasan kiamat pun, kamu tak akan berubah kerana kamu tak tahu kamu kat mana. Kamu tak tahu kamu nak pergi mana. Ada satu hukum, you cannot change what you cannot measure. Awak tak boleh ubah apa yang awak tak boleh ukur. Awak tak boleh kodok apa yang awak tak boleh kadar. Kadar dan kodok. Kodok dan kadar. Kodok ialah penentuan, kadar ialah perkiraan. Kamu tak boleh sampai penentuan kalau kamu tak boleh kira. Manusia boleh sampai bulan. Boleh. Kecil Kelantan boleh. Macam mana manusia boleh sampai bulan? Tak pernah sampai bulan. Tak ada pun ada garis pengukur sampai ke bulan tu berapa jauh. Macam mana dia boleh sampai bulan? Dia ada kadar. Ilmu matematik kadar tu measure trigonometri algebra, entah apa dia measure, dia tahu berapa jauh dengan kuasa tembak roket ni semua. Kadar menentukan qada dan kadar yang kita tahu hukum daripada Allah. Tapi dia bagi pada manusia untuk dapat mengira. Itu dia dapat asma mengira tu, ilmu malam ya'lam tu. Jadi itu apa semua, ubahlah hidup anda sekarang. Ilmu sudah diberikan. Gap analysis. Pergi Google apa tu gap analysis, how to do it, ya. Jangan pula tanya apek-apek, apek-apek sipu, tuan guru. Ini ada teori lain-lain ni. Halo. Kalau kamu ada sebut teori lain, kenapa kamu tak buat? Ya? Jangan dengar apek. Saya nak bagi kamu teori satu-satu. Malam ini gap analysis dulu. Besok saya bagi kamu Stephen Covey punya teori. Lepas tu lusa saya bagi kamu Edward de Bono punya. Maaf, ada cendekiawan Islam punya. Saya bagi Imam Ghazali pun kamu tak nak ikut. Saya bagi Ibn Sina pun kamu tak tahu ikut. Saya bagi Barat punya kena bayar punya ni. Ni kungfu ni kena bayar ni. Bayar kat Sifu 1,000, 2,000 riyal, saya bagi sijil. Kalau nak free, memang kamu tak nak ikut. Sekarang saya bagi free. Ikut ni untuk malam ni. Lepas tu lapor balik kepada saya. Apakah sudah lakukan. Nanti baru besok kita akan buat perubahan. Ya. Saya dah bagi banyak contoh. Dan saya dah buat analisa itu. Bagaimana saya daripada saya masuk Islam. Macam mana saya nak tawan dunia. Sebenarnya Allah bagi saya ilmu lah, ya. Iaitu saya dah buat saya punya strategic analysis saya. Saya kata saya kena tinggalkan sekolah. Saya nak cari ilmu Allah dulu. Saya lakukan. I must get to Allah first. Ya. Saya jumpa tarikat, saya terjumpa Anwar Ibrahim, saya terjumpa Ustaz Asyari, saya terjumpa orang tabligh keluar ke jalan Allah semua itu. Kerana saya dah buat analisa, saya mesti arrive at Allah. So, I must tinggalkan mana, jalan ke sana. Apa yang menghalang saya? Menghalang saya, keluarga saya terpaksa tinggalkan keluarga saya.
Penghalang saya tidak ada kewangan, saya baca wa may yattaqillah, saya tawakal kepada Allah, selesai. Apalagi penghalang kepada saya? Ketakutan diri, kita baca ayat Allah lagi, la khaufun wala zaunun. Macam analisa tentang Dajjal ni. Macam mana saya tahu bahawa COVID ini palsu? Saya pergi cari bukti. Alhamdulillah saya sudah jumpa bukti. Dia itu palsu. Sekarang apa harus saya lakukan? Saya sebarkan. Alhamdulillah saya dah sebarkan. Dah ramai pengikut Cina Pek ni yang percaya. Lepas tu nak buat apa? Tak ubah lagi. Kutuk Menteri Agama. Saya belum lagi kutuk Menteri Agama. Sekarang juga saya kutuk. Menteri Agama letak jawatan. Awak tak efektif, tak berkesan. Sunnah sudah tinggalkan, awak jaga agama apa? Letak jawatan. Ustaz Abdul Hadi Awang, tugas kamu sebagai menteri, gagal. Saya hormat Tuan Guru memang saya hormat. Dia memang seorang yang alim. Tapi bab mentadbir, gagal. Anwar Ibrahim ke Mahathir pun sama. Kita kutuk pun sama. Kita tak kutuk peribadi, kita kutuk tugasnya. Awak gagal menjalankan tugas, sila letak jawatan. Okey? KKM. Itu sudah bagi. Itu kerja besar tu. Itu pandemik besar. Itu kelang kabut besar. Itu frontline dengan semua tu. Kita semua under siege. Semua kita confused. Kita tak boleh duduk dan buat analisis untuk berfikir. Buat gap analisis. Kita nak negara bebas daripada virus. Kita sekarang berada dalam keadaan terumbang ambing. Buat analisis. Where are you now? You tak ada data. You tak ada modus operandi. You tak tahu cara Sweden. You tak tahu cara WHO. You tak tahu cara China. Cara Taiwan. Pergi hantar pakar, study, datang balik, buat conference, analyse how to do it. You pun tak tahu apa yang menghalang kamu. Ekonomi kamu. Kos melepas kamu. Orang marhain. Semua sudah terjatuh banyak. Macam mana nak bangunkan balik ekonominya. Kamu tahu dah berapa tahun. Tadi Donald Trump sudah kata, the cure cannot be more expensive than the disease. Ubat tak boleh lebih mahal daripada penyakit. Faham tak? Tak faham? Pergi tafakur 15 kali. Ubat tak boleh lebih mahal daripada penyakit. Ini masalah orang kita. Tidak gagal untuk berfikir. Gagal menyelesaikan masalah. Sentiasa reactionary. Sentiasa di belakang orang. Sentiasa di bawah. Saya sudah kutuk itu dalam viral tu yang video gangster Cina tu. Kita suruh orang Melayu bersatu, tak boleh. Tinggalkan adat, tak boleh. Biar mati anak, tak boleh mati adat. Sekarang saya tak boleh cara lain. Kalau saya balik Lumpur, saya akan organize solat jemaah. Saya ulangi balik. Solat jemaah 3 saf, 313. Semua siap RM1,000 untuk disaman. Saya siap semua duit simpanan saya. Saya boleh beli satu saf 40 orang. Satu masjid. 40 orang, saya boleh bayar RM40,000. Kalau ditangkap, tangkap saya dulu. Saya tahu banyak orang akan bangkan, banyak orang akan pergi sana, akan buat web live camp. Saya nak pecahkan norma, saya nak kembalikan umat ini, biar bertembung, biar jihad. Fisabilillah dalam sejarah Islam, dia fisabilillah menentang khalifah dia sendiri dulu. Pemerintahan dia sendiri. Sekarang kita dah tak ada khalifah. Macam mana pun, saya tak boleh dengar lagi Ustaz Zainul Asri ke, Ustaz Syekh Imran Hussein katakan fatwa ni salah. Menyatakan kita tak boleh renggankan solat. Tak boleh. Kita orang Islam ni bila dengar, kena laksanakan. Asyik dengar, dia jadi penyakit, dia jadi kanser. Okey? Bila kita tahu sunnah itu sudah bertentangan, kita sama ada tak sembahyang atau kita solat jemaah, mesti rapat. Tak boleh sembahyang renggang. Ini tak boleh kompromi. Menteri Agama mesti jawab. Majlis Fatwa mesti jawab. Ya. Jadi kalau tak boleh, kita ada legitimasi ambil. Kita mesti tahu dah orang Islam ni ada legitimasi dah. Pergi baca buku. Ada satu buku, Militant Islam. John something yang menulis. Dia mengatakan Islam ni istimewa. Quran ni istimewa. Dia tidak memberi legitimasi kepada kerajaan. Dia tidak memberi legitimasi, faham tak legitimasi? Pengiktirafan kepada khalifah, pengiktirafan kepada pemerintah. Kamu kena baca Quran ni molek-molek. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu tu'amil miskin. Fawailul musallin ila akhir ayat. Apa yang maksud tu? Siapa yang dustakan agama? Kamu boleh declare seorang tu dusta agama, tengok amalan dia saja, bukan kerana kerajaan. Ni ada dua pendapat ni.
Satu kata kena kerajaan. Tapi saya ambil pendapat yang Rasulullah SAW kata Islam tu asli fitrah 30 tahun saja. Lepas tu kerajaan ambil alih. Apa maksud tu? Semua imam mazhab lawan kerajaan. Tunjuk saya satu imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Abu Hanifah. Bukan daripada kerajaan, bukan daripada mufti, bukan daripada qadhi. Mereka adalah ulama mujtahid yang bebas, yang terpaksa lari. Murabitun tu, lari tu. Ya? Sama ada di penjara, atau dihambat, atau di rotan, atau di ugut, atau cuba dibunuh. Mazhab-mazhab ni. Banyak mazhab sebenarnya. Tapi 4 mazhab sunnah berjamaah kita tengok sudah cukup contoh. Seorang ulama, seorang alim, seorang Muslim pun. Kamu tak boleh abdicate you punya kuasa. Abdicate dalam bahasa Melayu apa. Awak tak boleh mewakilkan, tak boleh taklidkan keputusan kamu. Bila lihat satu kemungkaran, awak mesti hindarkan. Ustaz Hadi pun royak tu, nahi mungkar tu kan. Amar makruf nahi mungkar tu. Mesti ada di kalangan orang Islam satu kumpulan menyuruh kepada kebaikan, menghindar daripada kemungkaran. Apa maksud tu? Walaupun daripada pemerintah, awak je zalim. Walaupun daripada mufti, kamu dah silap. Kerana tak boleh buat tu, kita nak buat tu. Kita ada kebebasan buat tu. Ayat ar-ra'tal ladzi yukadzibu biddin bagi contoh. Walaupun kamu tak bagi makan ke, orang miskin ke, kebuluran ke, ini orang nak buruh ke, Baitul Mal tak buka ke, kita boleh hambak Baitul Mal tu. Macam berlaku di Thailand sekarang. Raja itu tak jaga kebajikan Thailand tu, sekarang orang protes terhadap raja. Ada orang kata saya dah baru berbual dengan kawan daripada Hong Kong, China, Shanghai, termasuk Thailand. Lepas tu saya pun tunggu kawan saya dari New York bangun. Saya nak tahu semua keadaan tentang Donald Trump semua. Saya ada kawan 40 negara. Saya tanya semua mereka. Jadi di Thailand tu dia kata dicucuk oleh Amerika Syarikat. Di Taiwan tu dicucuk oleh Amerika Syarikat. Di Hong Kong dicucuk oleh Amerika Syarikat untuk negeri China perang dengan Taiwan. Saya percaya China tengah merancang untuk menawan Taiwan. Dan dia akan buat dengan cara yang paling cermat lah. Dan negeri Amerika tak boleh masuk campur tangan. Nahas dunia ya, kalau dia campur tangan. Saya percaya Amerika Syarikat akan membuat sekatan ekonomi atas China. Tapi China sudah bersedia untuk sekatan ekonomi itu. Dia akan mengawal Laut Cina Selatan. Tak ada siapa pun boleh masuk. Dia akan buat jalan sutera dia, obor dia, One Belt One Road tu sampai ke Iran, Rusia, Turki. Dia akan buat satu blok timur. Dia akan declarekan yuan tu sebagai duit emas yang baru gantikan US dollar. Berlaku perang begitulah. Dan itu yang saya percaya Dajjal itu di sana. Dajjal, Imam Mahdi semua adalah simbolik. Tapi itu perbincangan lain. Nabi Isa itu simbolik. Itu perbincangan lain. Itu tafsir saya. Jadi saya nak akhir tafsir ini ialah bahawa geopolitik itu begitu. Yang balik kepada soal agama ini, kita mesti ada sesuatu muhasabah yang bawa kepada satu natijah tindakan kita berjemaah di rumah masing-masing lebih baik daripada solat berjemaah masjid menjarakkan sawiah. Ya. Itulah ijtihad daripada Syekh Imran Hussein. Jadi kita mau deklarasi itu. Tapi saya mau ambil tindakan lebih jauh ialah untuk saya nak laksanakan satu solat Jumaat kepada mana-mana orang Islam yang masih beriman bersama dengan saya, bersama dengan seorang imam, seorang khatib. Kita pergi ke depan walaupun disaman saja, bukan dibunuh. Saman saja, tangkap penjara saja, saya masuk dalam saja. Ya, tapi saya nak lakukan sebagai satu lambang simbolik kepada kita, kepada Allah wa Rasul, bahawa ya Allah, kita tak izinkan kita buat sekali sekali Jumaat saja kita buat ni. Wahai Bukit Aman Macau scam ni, bagi kita sekali saja buat ni. Saya nak lakukan. Walaupun ada 7 orang, 1 orang, 2 orang, saya nak solat, ada rapat 2 orang belakang saya akan lakukan. Saman saya akan bayar. Tak ada masalah. Lepas tu, Assalamualaikum, saya akan balik. Tapi saya puas hati, saya dah lakukan itu demi Allah. Pemerintah tidak boleh tahan Islam dalam seorang. Itu sebabnya kita study sejarah Islam. Memang Islam ni berpecah. Jadi yang ulama tu, mazhab tu, dia bawa lah pergi ke sampai Mesir, bawa sampai ke Maghribi, bawa sampai ke Andalusia. Satu lagi tu Fatimid punya, satu pula Umayyad, satu pula Abbasiyah, satu pula pergi kepada itu ada banyak cantik sejarah Islam ni kalau kita kaji. Tapi tak ada masa saya nak akhir sini. Saya punya cerita ialah gap analysis, bagaimana umat Islam mesti berubah. Saya tak suka jadi penceramah-penceramah saya popular ni, saya tak suka. Saya ni lain dari lain ni tuan-tuan. Bukan tujuan saya nak jadi popular. Saya nak kamu berubah.
adik kakak saya, innamu minal ikhwan, kamu saudara mara saya tak minta apa daripada kamu. Saya datang ini berdakwah kepada kamu ialah untuk kamu maju. Saya tak mau tengok orang Melayu ni mundur. Saya Cina tak suka tengok orang Melayu mundur. Saya ulangi balik. Ya. Kamu mundur ni satu penghinaan kepada saya. Ya, malu saya. Saya tengok kamu miskin ni, saya nak tanya kenapa? Apa kecacatan kamu? Apa kegagalan kamu? Apa kelemahan kamu? Mengapa kamu ni tak boleh bersatu? Ya, tanah terbiar banyak, kamu tak boleh majukan. Ya, makan gaji saja, disogok saja, tak boleh. It has to stop. Stop this bloody nonsense. Akhirlah kekalutan ini, kelemahan ini malu kepada Allah wa Rasul. Malu yang umat ni hayalah salah, hayalah falah. Apa maksud hayalah falah, tuan-puan? Hayalah falah bermaksud datanglah kepada kejayaan. Kejayaan apa? Tunjuk saya kejayaan Islam hari ini. Jangan cerita kejayaan 1000 tahun dulu. Jangan cerita saya kejayaan Ibn Hataim, Ibn Sina, Ibn Rushd semua dah mati. Tunjuk saya Ibn Rushd zaman ini. Tunjuk saya Ibn Sina zaman ini. Jangan tunjuk saya Tan Sri Diji yang tak tahu apa. Tak tahu tentang epidemiologi, virusologi, tentang ini. Semua ambil itu ulama Bill Gates ni bukan orang Islam. Semoga Allah bagi dia hidayah. Yang itu WHO tu bukan pertubuhan Islam, pertubuhan kufur. Na'udzubillah. Laknatullah. Sekian saja. Hamba nak tidur lah ni. Dah semayang isyak di sini di Sabah ni. Hamba nak tidur. Saya minta semua orang berdoa untuk kita. Siapa yang nak jihad depan, kamu tak boleh sokong dia dengan keuangan, sokong dia dengan moral, dengan doa. InsyaAllah. Masya Allah. La quwwata illa billah. Alhamdulillah. La hawla wa quwwata illa billah. Allahumma salli ala sallim Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya hantar suami saya sifu. Kalau suami kamu tak ada, macam mana buat? Okey. Bagus, bagus. Itu semangat tu. Hantar suami dia bagus. Syuhada. No syuhada. Waalaikumsalam. Kita luangkan agama, angka jangan bangsa. Saudara, asbabnya bangsa. Allah khalaq. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabila. Asbabnya kita dah jadi lelaki. Asbabnya kita jadi lelaki, itu nusyada perempuan. Asbab kita jadi kaum Cina, li ta'arafu, supaya kita berkenalan. Kita memanggil bangsa, kerana orang Melayu ni dia sensitif berbangsa. Saya panggil bangsa ni supaya dia berbangkit orang Melayu. Kalau saya cakap ya ayyuhalladzina amanu, aku siapa? Ya? Kalau aku cakap Melayu ni, mudah-mudahan orang Melayu terbangkit semangat. Ni Cina Apek panggil ni. Cina Mu'alaf ni panggil Melayu Mu'alaf. Cina Mu'alaf panggil Melayu Mu'alaf. Macam tu. Sedap molek lah. Ni orang tengah marah ni semua ni. Siapa lagi nak marah Apek ni? Siapa ada niat yang sama. Solat Jumaat. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sifu punya azam pula mau buat sejarah terang-terang terbaik. Okey. Ada 2, 3. Saya nak 40 saja tuan-puan untuk cukup syarat masjidnya. Tapi kalau ada 1000 orang, Allahu Akbar, tombang. Tombang siapa? Tombang COVID. Dan kita sembahyang hajat. Lepas Jumaat tu kita buat doa kunut, itu sunat muakkad tu mazhab Syafi'i, benarkan doa kunut ni walaupun sembahyang Jumaat, kita boleh doa kunut lawan penyakit wabak tu. Lepas tu kita sembahyang hajat, kita minta tolak wabak, tolak bala daripada Allah. Lepas tu polis nak saman, lantak dia saman kita. Tak apa. Siapa nak lari-lari? Saya tak lari. Polis boleh jumpa saya, Ridwan Uni. Dia kenal dah. Dia dah kenal siapa Ridwan Uni. Calon lawan Dain dulu ni. Okey, sekian saja. Terima kasih. Saya ada orang semangat ni kan. 26 hari bulan ni, akhir PKP di Sabah, kalau hamba boleh klik, hamba klik lah. 30 hari bulan atau pertengahan November, kerana ada berapa budak sini, ada tafiz sini, nak jumpa dengan hamba, nak bincang buat tafiz, hafiz hacker. Ada sesiapa yang ada hafiz, buat kurikulum dia, kalau ada 100 pelajar hafiz, Apek nak ambil 10 aja. 10 hafiz yang nak main game ni. Nak main game ni, siapa nak demo komputer bagi 10 hafiz ni, dia tak boleh hafal seluruh Quran. Dia kena kurikulum dia 3 jam hafal, 3 jam dengan saya akan buat satu sistem komputer, Apek akan ajar dia, dan mesti ada berkebun. Siapa ada kebun, kahwinkan dengan tafiz. Daripada 100 pelajar, hamba tak mahu 100 pelajar. Hamba nak 10 pelajar aja. Belum akhir balik. Umur 12 ke 13. Paling tinggi 15.
dia dah boleh kahwin tu batal syarat dia. Ya. Belum akhir balik umur 11 pun tak apa. 11, 12, 13. Hamba akan ambil separuh masa ajar dia. Bukan extra curriculum dia kena dalam curriculum. Bagi saya, tangan saya jaga dia 3 jam, dia boleh balik, bercucuk tanam ke kapur dia. Dalam masa 6 bulan, dia boleh buat projek, dia boleh round dunia, dia boleh buat persembahan. Ini janji saya. Saya nak 10 budak saja daripada mana-mana. Hafiz Hacker nama ini. Hafiz Hacker. Dunia wa akhirat. Hamba tak minta wang. Anda nak satu pondok tepi sungai, ada waterfall sikit, ada romantik sikit, ada atas pokok tu, ada apa tu? Itulah. Tempat kebun ni Apek pergi sana tengok kasyaf ni. Tengok kalau ada gua sikit, saya duduk sana, saya cucuk tanam sana, bela kambing sana, itu makanan saya sendiri. Saya tak minta upah daripada orang. Saya ajar pun saya bagi percuma. Budak yang tak ikut cakap Apek batalkan tak boleh ikut saya. Murid adab kepada saya sebagai guru dia panggil aku Apek, aku tendang aja gitu. Itulah tawaran saya Jadi insya-Allah kita akan kuatkan diri kita, baharui azam kita, semangat. Islam tak boleh di bawah. Kalau bawah pun tak boleh lama bawah. Saya akhirkan dengan satu hadis Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Satu hari Saidina Umar tanya satu gerombolan orang Islam pergi tawan satu negeri asing, dia balik, satu tentera asing menang dalam peperangan. Masa tu Islam asyik menang saja zaman Saidina Umar Al-Khattab. Satu jeneral perang, tak tahu siapalah, Khalid bin Walid ke siapa, dia balik lapor kepada Saidina Umar, kita menang ya Rasulullah, ya Khalifah Mukminin, ya Amirul Mukminin, kita menang lawan musuh. Saidina Umar bertanya, ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir saya, Syekh Abdul Qadir Sofi. Dia tanya kepada orang-orang tentera Islam ni balik dari medan perang. Mereka kata, ya Amirul Mukminin, kita kalahkan musuh. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun tanya, waktu bila kamu bertembung dengan musuh? Ya Amirul Mukminin, sebaik saja solat subuh kita berjumpa dengan musuh. Selepas solat subuh, tentera Islam pergi jumpa musuh. Datang balik report kat Madinah kat Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Soalan kedua daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, waktu bila musuh serah diri atau tumbang atau tewas? Lewat asar. Tentera Islam tu yang baru balik ni, lewat asar, hampir maghrib. Saidina Umar jawab apa? Awak bohong. Saidina Umar jawab, awak bohong. Bagaimana kufur boleh berdepan dengan iman sepanjang hari? Dengar tu. Kufur tak boleh berdepan dengan iman, tuan-tuan. Kufur depan dengan iman, hancur. Dajjal depan dengan Nabi Isa, macam embun, macam wap hilang. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. 2 ayat selepas ayatul kursi. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Bermaksud tidak ada paksaan dalam ad-din. Bila kegelapan berdepan cahaya, hilang kegelapan. Cahaya datang, hilang kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.